Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik tahun 5. Topik yang kita akan lihat pada hari ini sama juga masa dan waktu. Kemahiran yang terlibat pada hari ini adalah penolakan melibatkan perpuluhan unit masa. Baiklah, standard pembelajaran yang kita akan lihat pada hari ini adalah 4.3.2 menyelesaikan ayat matematik tolak. Okey, hari ini kita akan lihat tolak masa melibatkan perpuluhan dari unit jam ke minit, hari ke jam, tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke dekad, abad ke tahun tanpa dan dengan melibatkan penukaran unit. Baiklah, kita akan lihat soalan pertama, menolak melibatkan perpuluhan. Kita nampak di sini soalannya adalah 0.25 hari tolak 0.135 hari. Jawapannya sama dengan berapa hari? Kalau kita nampak di sini soalannya dalam unit hari, jawapan juga dalam unit hari. Jadi ini tidak melibatkan penukaran unit. Tapi murid kena letakkan soalan ini dalam bentuk lazim untuk penolakan melibatkan perpuluhan. Jadi untuk perpuluhan, yang penting murid kena susun dalam satu baris perpuluhan ini. Jadi cikgu letak terlebih dahulu, kemudian cikgu masukkan nombor pertama iaitu 0.25, okey, tolak 0.135. Okey, kalau murid nampak di sini, cikgu akan pastikan perpuluhan ini susun dalam satu baris. Kemudian barulah murid akan buat tolak daripada per 1000 terlebih dahulu. Kita nampak yang ini tak ada nilai, jadi nilai dia adalah sifar. Sifar tolak 5 tidak cukup, kita akan pinjam sebelah, potong jadi 4 dan 1 akan tulis di sini. 10 tolak 5 akan jadi 5. 4 tolak 3 akan jadi 1. 2 tolak 1 akan jadi 1. Dan di sini ada titik perpuluhan. Kemudian sifar tolak sifar adalah sifar. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 0.115 hari. Untuk soalan yang kedua iaitu 1 jam 40 minit tolak 0.95 jam sama dengan berapa minit. Jadi di sini kita nampak unit tak sama. Oleh sebab unit tak sama, kita perlu jagakan rumus unit kita iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Baiklah, di sini kita nampak ada 2 unit dan ada perpuluhan. Jadi cikgu cadang kat sini, murid tukarlah semua kepada minit sebab jawapan kita nak duduk dalam minit. Okey, kita akan tukar yang ini terlebih dahulu. Oleh sebab 1 jam ini bukan minit, jadi 1 jam ini kita perlu tukar ke dalam minit. 1 jam murid dah tahu mengikut rumus adalah 60 minit. Jadi 60 minit sebenarnya akan tambah dengan 40 minit ini. Okey, cikgu buat tambah kat sini. Ini akan mendapat jawapan 100 minit. Kemudian murid kena tukar yang ini kepada minit iaitu 0.95. Okey, 0.95 jam sama dengan berapa minit. Oleh sebab 1 jam adalah 60 minit, jadi murid kena darab 60. 0.95 akan darab dengan 60. Di sini cikgu akan tunjukkan dalam kotak lektis ni. Okey, kalau murid nak buat dalam pengiraan bentuk lazim biasa pun boleh juga. Kita akan masukkan soalan kat sini. 0.95 darab dengan 60. Kemudian cikgu lukiskan garis serong kat sini. Dan 5 darab 6 adalah 30. 9 darab 6 kalau murid boleh ingat sifir adalah 54.
Sifar darab dengan apa akan jadi sifar. Kemudian 5 darab dengan sifar akan jadi sifar. Jadi sifar darab dengan apa-apa nombor akan membawa kepada sifar. Kemudian kita akan tambah kat sini, iaitu di sini adalah sifar. Sifar tambah sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah 4 adalah 7. Dan di sini 5, sini sifar. Jadi kita perlu turunkan titik perpuluhan mengikut garis lurus ke bawah, iaitu kat sini. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 57 minit. 57 minit. Setelah murid dapatkan jawapan kat sini, murid boleh buatlah tolak mengikut biasa. Iaitu tadi kita ada 100 minit. Tolak dengan 57 minit. Okey, minit kat belakang. Dan sifar tolak 7 tak cukup pinjam. Kita akan pinjam lagi. Potong jadi kosong jadi 1. Potong jadi 9 dan 1 kat sini. 10 tolak 7 akan dapat 3. 9 tolak 5 akan dapat 4. Dan di sini adalah sifar. Ini akan membawa jawapan kepada 43 minit. Baiklah, kita akan lihat soalan ketiga, iaitu 8.1 dekad tolak 27 tahun sama dengan berapa dekad, berapa tahun. Oleh sebab jawapannya dalam unit tak sama, jadi murid perlu gunakan bentuk lazim unit, iaitu kita akan memisahkan dekad dengan tahun. Kita nampak di sini nombor pertama adalah 8.1 dekad. Jadi kita kena ceraikan yang ini. 8.1 ni sebenarnya adalah sama dengan 8 dekad tambah 0.1 dekad. Oleh sebab 0.1 dekad ni tak cukup 1 dekad, jadi cikgu sarankan murid tukar ke dalam tahun, iaitu sama dengan berapa tahun. Kalau kita nampak rumus kat sini, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi patutnya murid kena darab dengan 10. Iaitu 0.1 darab 10. Murid masih ingat tak bagaimana nak darab dengan 10 dalam perpuluhan? Ya, bila darab dengan 10, maksud dia 10, murid akan lompat titik sekali ke sebelah kanan. Okey, ini akan membawa jawapannya adalah 1. Jadi kita sudah dapat kat sini 8.1 dekad sebenarnya adalah sama dengan 8 dekad 1 tahun. Jadi murid boleh nyatakan di dalam kat sini, iaitu 8 dekad 1 tahun. Kemudian kita nampak kat sini adalah tolak 27 tahun. Jadi sebenarnya adalah tolak 27 tahun. Kita nampak di sini sangat jelas, iaitu dalam unit rumah tahun, kita nampak 1 tahun ni tak boleh tolak 27 tahun. Jadi tahun ni kena pinjam dengan dekad. Bila pinjam dengan dekad, kita nampak 1 dekad adalah 10 tahun. Jadi saya pinjam kat sini, potong jadi 7, datang balik kena tambah 10. Bila tambah 10, ini akan jadi 11. 11 masih lagi tak cukup nak tolak 27. Jadi kita kena pinjam lagi sekali, iaitu potong lagi jadi 6, tambah lagi 10. Di sini dah jadi 21. Tapi 21 masih lagi tak cukup nak tolak 27. Kita kena pinjam lagi sekali, potong jadi 5, tambah lagi 10. Jadi sekarang kita ada 31 tahun. Jadi murid boleh tulis 31 tahun. Dan kemudian kita akan tolak 1 tolak 7 tak cukup, pinjam. Potong jadi 2, 1 akan datang ke sini, iaitu 11 tolak 7 akan jadi 4. 2 tolak 2 akan jadi sifar. Di sini hanya tinggal 5 sahaja. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 5 dekad 4 tahun. Untuk soalan yang terakhir, iaitu 3 1/2 abad tolak dengan 1.7 abad sama dengan berapa abad, berapa dekad. Di sini jelas juga melibatkan unit tidak sama dalam soalan. Jadi murid kena buat dalam bentuk lazim mengikut unit, iaitu abad dengan dekad.
Jadi oleh sebab di sini jawapannya adalah abad dan dekad, jadi murid kena ceraikan pecahan nombor 1 yang ini, iaitu 3/1/2 ini sebenarnya sama dengan 3 abad tambah 1/2 abad. Tadi cikgu dah kata yang 1/2 abad ini sebenarnya tak cukup 1 abad, murid kena tukar. 1/2 abad sama dengan berapa dekad? Kalau ikut rumus kat sini, 1 abad sama dengan 10 dekad. Murid perlu darab dengan 10, iaitu 1/2 darab dengan 10. Di sini kita boleh gunakan sistem potong, 2 potong dengan 10. 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5. Jadi sebenarnya ini sama dengan 5 dekad. Setelah kita dapat, kita akan nyatakan dalam bentuk lazim di dalam, iaitu 3 abad 5 dekad. Kemudian kita akan uruskan untuk nombor yang kedua, iaitu 1/7 abad. 1/7 abad di sini kita pun kena ceraikannya jadi 1 abad tambah dengan 0.7 abad. Jadi 0.7 abad ni kita perlu tukar kepada dekad. 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi 0.7 akan darab dengan 10. Yang ini akan melibatkan pendarapan perpuluhan dengan 10. Jadi sebabnya 10 adalah satu sifar, jadi titiknya akan lompat sekali keluar ke sebelah kanan, akan menjadi 7. Jadi 1/7 abad ni sebenarnya adalah sama dengan 1 abad 7 dekad. Jadi di sini adalah operasi tolak. Kita nampak 5 tolak dengan 7 tidak cukup. Jadi dekad ni akan pinjam dengan abad. Bila dekad pinjam abad, potong jadi 2, datang ke sini adalah 10. Jadi kita boleh letak 1 kat bawah kat sini. Okey, ini akan menjadi 15 tolak 7 adalah tinggal 8. Dan 2 tolak 1 adalah jadi 1. Jawapannya adalah 1 abad 8 dekad. Jadi cikgu harap murid dapat faham kemahiran yang belajar pada hari ini, dan sekiranya tidak faham, murid boleh tonton balik video tutorial ini. Okey, kita akan jumpa pada video tutorial akan datang. Bye.